Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So hari ini Dewan Rakyat dikejutkan begitu ramainya kehadiran ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana hari ini Hadi Awang, Presiden Lebay PAS hadir untuk berbahas berkaitan dengan Belanjawan Malaysia Madani 2025. Tapi apa yang mengejutkan sahabat semua, perbahasan ini lebih kepada berceramah, lebih kepada menunggang isu-isu panas, ya, dan tidak ada satupun pada pandangan saya menyentuh hal rakyat dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan sahabat semua, selepas Tuan Ibrahim menyindir berkaitan dengan Datuk Seri Perdana Menteri kita yang tidak mengambil gaji kerana gaji itu diberikan kepada rakyat, Hadi Awang pula menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji, sahabat-sahabat semua, di dalam parlimen pula itu. Sedangkan sebelum ini dia boleh pula mengambil gaji tanpa berbuat apa-apa. Rakyat di luar sana mengatakan makan gaji buta. Adakah itu dibolehkan dalam Islam? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan daripada Hadi Awang, bagaimana sombong dan angkuhnya beliau menyindir Perdana Menteri kita tidak mengambil gaji. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Dia beri ini tindakan Rasulullah. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah tanpa terima gaji dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi Nabi ada peruntuk yang untuk dia, untuk keluarga dan anak-anak dia ada. Namun tak dikebas, tak melampau, kadang-kadang tak cukup. Kena lebih banyak peruntukan diri daripada orang lain. Apa yang menarik ialah Islam melaksanakan konsep negara madani hidayah, bukan negara madani jibayah. Alright, so kita dengar sahabat semua. Tidak tahulah kononnya katanya seorang itu tidak mengambil gaji, sedangkan Nabi pun mengambil gaji katanya. Ini dia satu lagi perkara yang mengejutkan kita. Ada orang nak jadi lebih baik dari Rasulullah dengan tolak gaji katanya. Sedangkan Datuk Seri berkali-kali memberikan pencerahan kenapa beliau pada masa ini tidak mengambil gaji. Mungkin anda lupa sahabat semua antara kenyataan Datuk Seri, kerana ketika ini dia memberikan gaji sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu dikembalikan kepada rakyat. Adakah itu satu yang salah? Adakah itu sesuatu yang hina? Seperti mana yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat memalukan. Datang parlimen sekali-sekala, bermusim sekali mungkin dalam sebulan, tapi apa yang dibuat, menghasut dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda sahabat semua jawapan daripada Perdana Menteri kenapa beliau tidak mengambil gaji. Pendidikan itu rumuskan, iaitu mesti ada ilmu, mesti ada nilai dan akhlak. Bila saya sebut, mengapa anak muda toleran dengan rasuah? Saya tak kira rasuah dari parti mana, kerajaan atau pembangkang, sekarang atau dulu. Bagaimana anak muda boleh biarkan orang yang semasa berkuasa, Perdana Menteri ke, Menteri Keuangan ke, boleh kumpul puluh bilion ringgit dan rasa tidak ada kesan? Is something wrong with you. You don't have principles and values. Wang siapa yang diambil begitu? Wang rakyat. Jadi sekarang nak cari wang tambah bagi asrama, beli bas untuk sekolah, semua ada problem. Sebab kita izinkan hal yang sedemikian berlaku. Dan ini terlibat semua, sistemik. Sama ada keperluan polis, keperluan tentera, keperluan sekolah, keperluan kesihatan. Kalau tidak ada prinsip adab dan akhlak, semua ini jadi masalah. Barang baja ada masalah. Beli baja untuk petani miskin pun masalah. Profesor buat research pun ada lagi songong gelap. Menteri diamanahkan untuk menentukan projek pun ada komisen. Sampai bila negara ini nak selamat? Apakah negara ini miskin? Tidak. Mana pergi puluh-puluh bilion? Balak hilang. Rakyat di kampung yang ada balak tak senang. Industri bertambah, tapi yang miskin tegar masih ada. Ini isu yang harus dibangkitkan secara ikhlas dan konsisten
oleh anak-anak muda. Saya maaf kepada rakyat ini ramai, kawan-kawan saya di Matampau ramai, Tok Bun ada tadi saya jumpa. Tapi petang ini saya diminta bicara soal generasi AI. Saya minta, jadi hujah saya, message saya itu lebih banyak kepada anak muda. Ini sebab saya mengatakan masa untuk kita menimba ilmu. Kalau tak ada ilmu ni bicara macam bicara, saya tak mau kata semua lah, jadi parlimen. Debat belanjawan. Ya. Debat belanjawan. Iyalah, tapi Perdana Menteri ni tak ambil gaji. Dia ni malaikat ke? Ni apa dia ni? Saya tak ambil gaji, bukan maknanya saya miskin. Saya ada alam parlimen. Azizah ada alam parlimen. Cukuplah kerana saya ni selalu lantang. Nak bagi contoh yang baik kepada rakyat. Saya tak ambil. Okey, katalah baik. Mulai tahun depan saya ambil. Dia maki juga. Aku tak ambil pun salah. Aku ambil pun salah. Apa isu dia itu? Kalau saya ambil tak salah sebab itu hak saya. Saya tak nak ambil kerana saya nak bagi message. Orang sini tahu. Dulu masa saya jadi ahli parlimen tanpa apa, saya tak ambil. Saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance ahli parlimen. Kalau dulu, puluh-puluh tahun saya jadi ahli parlimen tanpa apa, saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance parlimen. Allowance parlimen itu lebih rendah daripada gaji menteri. Sekarang ni, saya tak ambil gaji Perdana Menteri yang sangat tinggi. Tapi saya ambil allowance parlimen. Pun ni macam malaikat, Nabi pun ambil gaji. Siapa tak pernah dengar Nabi ambil gaji, tak apa. Kemudian isu lain pula, oh Anwar ni sekarang dia cukai kepada orang miskin. Orang kaya di Malaysia ni tak kena cukai. Ni ahli parlimen bercakap di Matampau ni. Saudara, boleh kritik, tapi jangan menipu. Sekarang ini yang T15, 315 ni maknanya apa? Saya nak kutip wang lebih daripada orang yang maha kaya supaya yang B40, M40, bahkan T yang di bawah tu pun tak payah bayar harga minyak seandainya ada penyelarasan subsidi, yang kata subsidi rationalization. Jadi debate itu jadi masalah begitu. Baik, saya kata kita tidak akan lagi tambah hutang negara. Kita tengok hutang bertambah. Dia kutuk saya. Saya ada jelaskan dalam parlimen. Tahun 2021 hutang 100 bilion. Saya ambil alih turun. Sekarang tinggal 80 bilion. Maknanya hutang tu kurang. Tapi hutang keseluruhannya yang kamu ambil dulu, saya kena bayar. Faham tak? Sebab itu saya kata ilmu itu penting. Anak muda kalau terpengaruh macam itu, maknanya dangkal ilmunya. Padahal bila sebut pencerahan, itu critical thinking. You dengar, baik, Anwar bercakap hari ini, kata kurang hutang. Daripada 100 bilion tinggal 80 bilion. You check. Google find out. Betul? Okey. Jadi ini yang kita nak latih, saudara. Anak muda mesti bangkit sebagai jurubicara menegakkan kebenaran dan keadilan. Arigatou gozaimasu. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Utama, saya terbaik itu dia sahabat semua. Berkali-kali sebenarnya Perdana Menteri kita memberikan pencerahan kenapa beliau tidak mengambil gaji, tetapi masih lagi ada yang menyindir, masih lagi ada yang mempersoal sahabat-sahabat semua. Memang benar pembangkang ini asyik membangkang. Kiranya tahun depan seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil gaji, perkara juga itu akan dipolitikkan seperti mana hari ini, sehingga dilibatkan rasul-rasullah, malaikat-malaikatlah dan sebagainya, seperti mana kenyataan terkini. Hadi Awang di dalam parlimen hari ini sahabat semua menyindir, tapi tidak pula beliau ingat ketika beliau dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri yang tidak berbuat apa-apa tapi menerima gaji puluhan ribu. Adakah itu satu yang sepatutnya? Bagi kita, ianya tidak sepatutnya diterima. Sepatutnya wang itu dikembalikan kepada rakyat seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini. Tetapi malang dan sangat memalukan adanya pembangkang seperti hari ini yang menunggang agama, menggunakan agama untuk mengiyakan apa yang mereka buat, tetapi menyindir pula apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita.
Ya, bayangkan gaji sebagai Perdana Menteri ratusan ribu dikembalikan kepada rakyat. Kerana hari ini ya kerajaan ataupun ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Gagal dipulihkan ketika kerajaan PAS dan Bersatu menjadi kerajaan. Ya, tapi hari ini seakan-akan mereka lah pejuang, mereka lah hero, sedangkan mereka lah yang menghancurkan ekonomi kita. Apa buktinya sahabat semua? Mungkin anda lupa begitu juga dengan Walau Walauntin. Atau mereka ingat tetapi mereka mengiyakan apa yang dikatakan oleh lebay-lebay seperti presiden ini. Inflasi ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, apa yang berlaku sahabat semua? Kalau saya tidak salah 4.0, begitu tingginya nilai inflasi kita pada ketika itu. Pengangguran, ramai yang hilang pekerjaan kerana apa? Kerana rakyat dikurung dan darurat diisytiharkan, parlimen ditutup dan tidak dapat lakukan semak dan imbang, dan akhirnya banyak perkara-perkara yang hari ini terbongkar satu demi satu, penyakawan, songlap duit dana awam, duit rakyat dan sebagainya. Presiden Bersatu hari ini ya turut didakwa dalam skandal Jana Wibawa, begitu juga pimpinan ahli-ahli parlimen yang lain sahabat-sahabat semua. Ini mereka mendiamkan diri, tidak pula mereka mengatakan itu adalah salah dan sebagainya. Malah mereka menyalahkan Datuk Seri tidak mengambil gaji dan sebagainya. Sakau menyakau berlaku sahabat semua. Apalagi yang banyak harga beras, telur hilang di pasaran, tetapi mereka pula diam dan memberikan alasan kononnya kenaikan harga barang ini ya memang tidak boleh dipersoalkan kerana ianya berlaku pada semua negara. Kata-kata daripada lebay-lebay ini sahabat-sahabat semua amat memalukan. Hari ini ya apabila kerajaan ini sedang berusaha sedaya upaya untuk memulihkan ekonomi kita, mereka pula menjadi seperti penderhaka, ya seperti pengkhianat negara ini. Ya apabila seringkali menimbulkan persepsi buruk kepada kerajaan, kepada pimpinan, kepada Datuk Seri. Untuk apa sahabat semua? Kerana hakikatnya pada pandangan saya, mereka tidak dapat menerima kenyataan yang mereka bukanlah kerajaan hari ini, tetapi pembangkang yang membangangkan diri. Itu pandangan saya. Sehingga kan apa yang berlaku kerana mereka tidak dapat menerima kenyataan, Presiden Pengerusi Perikatan Nasional didakwa kerana menghina dan menghasut, mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong dalam isu perlantikan Perdana Menteri kita. Katanya dialah yang layak untuk dipanggil ke istana mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri, tetapi tidak dilakukan oleh yang di Pertuan Agong katanya. Dan hari ini Muhyiddin Yassin berdepan dengan pendakwaan kerana menghina, mempertikai, menghasut yang terkait dengan yang di Pertuan Agong. Sahabat-sahabat semua, inikah pemimpin yang dimahukan oleh Walauntit, lebay-lebay yang tidak habis-habis menderhaka, tidak habis-habis menghasut, tidak habis-habis menjadi pengkhianat kepada negara. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.